Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara Zairul selaku pengurusi majlis muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan seorang mukmin telah tertera melalui firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan yang lebih mulia dalam kalangan kamu itu ialah yang lebih tinggi takwanya. Maknanya takwa itu pun ada tingkat-tingkatnya. Takwa itu pun ada kelebihan dan juga kemuliaan tertentu dalam kalangan para muttaqin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para sahabat ridwanullahi alaihim diakui oleh Rasulullah SAW sebagai kurun yang terbaik, contoh teladan umat yang terbaik. Khairul qurun qarni, ya. Kemudian disebut sebagai sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Kemudian selepasnya dan selepasnya. Dan Rasulullah SAW telah membayangkan kepada kita bahawa tiga kurun utama inilah, kurun pertama, kedua dan ketiga adalah rujukan kepada hidup kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin mengimbau kenang-kenangan bersama Rasulullah SAW yang mana turunnya suatu surah namanya surah An-Nasr. Ya, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan surah ini digelar sebagai surah At-Tawdi', surah selamat tinggal. Ya, surah selamat tinggal. Kerana apa? Kerana inilah suatu surah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia bukanlah ayat terakhir. Tidak ada surah lain selepas surah An-Nasr. Kalaupun turun ayat, ayat itu adalah melengkapi surah-surah yang telah diturunkan terdahulu daripadanya. Kenapa surah ini dianggap remeh oleh kita pada hari ini? Paling-paling tidak kalau nak baca, nak jadi imam, nak baca surah yang paling pendek, paling ringkas, kita pun mulalah baca Idza Jaa. Ya, kalau ingat surah-surah lain yang lebih besar, mungkin kita ingat surah At-Tin, besar pada At-Tin, Al-Fil, besar pada Al-Fil lagi apa dia? Ya? Kita terlupa nak baca surah An-Nasr. Sebenarnya inilah surah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka mencapai kemuncak kemenangan. Dan selepas itu tidak ada lagi surah lain yang diturunkan. Dan ayat-ayat yang diturunkan selepasnya hanyalah melengkapi surah-surah yang telah sedia ada. Contohnya ayat terakhir yang diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, adalah ayat keempat daripada surah Al-Maidah. Dan sebelumnya surah Al-Maidah telah pun diturunkan sebahagian daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan kemuncak kemenangan itu? Kemuncak kemenangan yang dimaksudkan ini ialah apabila Nabi SAW berjaya merampas kota Mekah daripada tangan kaum musyrikin. Tahun itu tersebut sebagai Fathu Makkah, tahun pembukaan kota Makkah. Al-Fathu bermaksud buka, dan Al-Fathu juga bermaksud menang. An-Nasru pertolongan, dan An-Nasru kembar dia adalah Al-Fathu. Jadi ketika umat Islam mencapai An-Nasru yang paling penuh, paling padat ketika pembukaan kota Mekah, ketika itulah juga mereka mencapai kemenangan yang paling gilang gemilang, iaitu mendapat semula Kaabah yang menjadi kiblat kepada umat Islam yang sebelumnya telah diracuni dengan pengaruh-pengaruh keberhalaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemenangan pada hari tersebut 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah mempunyai satu rentetan sejarah yang cukup panjang, iaitu apabila pada tahun ke-5 Hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh penduduk Madinah digemparkan dengan serangan tentera-tentera Ahzab,
ya, puluhan kabilah bersatu membentuk satu barisan tentera yang digelar sebagai Ahzab. Ya, Ahzab. Gelaran ini Allah Taala telah gambarkan bagaimana Ahzab ini, ya, mereka bermati-matian pada hari itu, pada tahun tersebut untuk menghancurkan Islam. 10,000 orang tentera mencari satu jalan sulit untuk menghapuskan Madinah. Dan 10,000 orang ini tuan-tuan, 10,000 orang tentera ini, kalau nak dibanding dengan penduduk Madinah pun tak sampai penduduk Madinah itu jumlahnya 10,000 orang. Jadi bukan nak dibandingkan dengan tentera, nak dibandingkan dengan seluruh penduduk Madinah, tak mampu untuk mengatasi jumlah ramainya tentera Ahzab. Adat kata, mengikut perkiraan biasa, kalahlah Madinah, hancurlah Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berikan hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pakar dalam strategi ketenteraan Parsi, namanya Salman Al-Farisi, yang mengikut ahli-ahli sejarah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berada di antara 250 hingga 300 tahun. Bukan muda-muda lagi. Ya, orang yang cukup matang, cukup lama, cukup lasak dengan dunia dakwah, ya, dan juga dunia kitab Allah ini. Dia hafiz dalam kitab Taurat, Zabur dan juga Injil. Dan dia datang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Taurat, Zabur dan Injil. Bertemu Nabi ketika usianya sudah lewat daripada melewati 3 abad, tuan-tuan. Dan idea dia lah untuk menggali parit di sekitar Jabal Sila, yang mana menjadi jalan rahsia untuk menuju ke Madinah pada masa itu. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan getirnya dalam peperangan Khandaq ini, sehingga kan Nabi sendiri yang turut serta menggali paritnya. Dan ketika dalam kepungan tentera-tentera Ahzab tersebut, ya, bayangkan betapa getirnya juga umat Islam apabila di hadapan mereka di seberang parit sana, tentera-tentera Ahzab sedang bersedia untuk menerkam ke arah mereka, bak kata bagaikan singa lapar. Dan di sebelah daripada di sebalik dalamnya pula, tentera-tentera Islam ini seakan-akan terhimpit dengan ancaman munafiqun dan juga Yahudi. Begitulah keadaan tentera Ahzab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan gambaran bahawa bertahanlah para sahabatku. Jika kita dapat bertahan pada tahun ini, maka mereka tidak akan berani lagi mengacau kita selepas ini. Ternyata kemenangan itu telah menjadi hak ataupun milik umat Islam, adalah daripada sebahagian daripada nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaungkan takbir, Allahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dan ia diulang lagi pada Aidil Adha pada tahun tersebut. Menariknya tuan-tuan, setelah tentera-tentera Ahzab ini, ya, diguling oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ribut pasir, turunlah firman Allah berkenaan dengan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini pada tahun ke-5 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sebarang reaksi. Para sahabat tertunggu-tunggu apakah sebenarnya yang terkandung dalam surah ini, dalam ayat ini. Adakah kita akan kembali ke Mekah tidak lama lagi? Tidak ada sebarang reaksi. Tiba-tiba setahun kemudian, setelah keadaan agak reda, setelah tentera-tentera Ahzab kalah teruk, dipukul, ribut dalam peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq tersebut, Nabi SAW telah bermimpi memakai pakaian ihram. Dan Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat berkenaan dengan mimpi tersebut. Dan ternyata mereka begitu gembira, tuan-tuan. Mereka begitu gembira kerana mimpi seorang Nabi itu pastinya mimpi yang benar. Mimpi yang bukan sebarang mimpi, sebaliknya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sudah membayangkan bahawa kita tidak lama lagi akan dapat masuk ke kota Mekah untuk mengerjakan haji, dan seterusnya juga akan mengerjakan, ya, ataupun memiliki kota Mekah itu sendiri. Jadi jauhnya pandangan dan juga jauhnya harapan umat Islam pada masa inilah Rasulullah SAW
telah memimpin 1,300 orang umat Islam pada masa itu, yang hanya bersenjatakan sebilah pedang yang bersarung. Bertolaklah mereka dari Madinah menuju ke Mekah. Hukum ibadah haji yang pertama berlaku di sini, iaitu di Zulhulaifah ataupun Birun Ali. Kerana apa? Disitulah Rasulullah SAW melafazkan niat, iaitu niat ihram umrah buat kali pertama setelah berhijrah. Dan niat ihram umrah ini pastinya amat berharga bagi umat Islam. Kerana apa? Kerana ia adalah di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan umrah yang pertama dalam agama Islam. Jika selama ini mereka mengerjakan umrah dalam keadaan agama jahiliah, dalam keadaan jahiliah dan juga keberhalaan, kali ini mereka mengerjakan umrah bersama-sama Rasulullah SAW. Maka bermulalah talbiyah sampailah perjalanan Nabi SAW memakan masa lebih kurang 2 minggu. Ketika berada di Hudaybiyah, tiba-tiba tentera-tentera musyrikin Quraisy telah bersedia untuk menahan perjalanan Rasulullah SAW. Tertahan di Hudaybiyah beberapa hari, termeterailah satu perjanjian di antara orang-orang musyrikin Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam perjanjian itu ada 6 perkara yang telah dipersetujui oleh musyrikin dan juga Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah kamu tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun tersebut, pulanglah dulu, dan kamu boleh datang pada tahun hadapan, tahun ke-7 Hijrah, dengan kadar hanya 7 hari sahaja dibenarkan. Ini rentetan sejarah, tuan-tuan. Bila kita nak belajar, nak memahami sesuatu kalimah Allah, maka kita kena tahu asbabun nuzulnya dan juga sejarah di belakangnya. Sebab itu kita perlu ada suatu kekuatan, suatu keinginan untuk belajar fiqh sirah. Bila sebut sirah, orang kita selalunya dia kata, beli buku boleh baca lah, tak payah duduk kuliah, tak payah duduk belajar. Beli buku boleh baca, dan dia baca pula sambil tidur. Bila dia baca sambil nak tidur, 2-3 baris baca, Nabi berdagang ke Syam, buku tu pun tutup muka dia lah. Sebab itulah kita terus tertutup daripada sirah Nabi SAW. Jauh sekali nak fiqh sirah, nak memahami sirah. Pada hari ini umat Islam kehilangan modul latihan mereka, kehilangan modul gerakan mereka, sebab mereka tidak melihat kepada sirah Nabi SAW itu. Ini yang saya cuba untuk mencungkil fiqh sirah ini, untuk kita sama-sama mengambil manfaat dan juga faham berkenaan dengan kedudukan dan juga perjalanan hidup Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, 1,300 orang yang bergerak dari Zulhulaifah menuju ke Mekah ini, di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang berselerak di tanah semenanjung tanah Arab ni. Apa kata mereka? Kata mereka, pergilah dia kata, kami akan tengok jika Muhammad ni benar-benar boleh menguasai Mekah, baru kami masuk Islam. Kalau sekadar duduk di Madinah, duduk berperang dari jauh, kami tak ada keinginan lagi untuk memeluk Islam. Itulah ulasan orang-orang Badui yang berselerak di tanah Arab ini. Orang-orang Badui ini apabila melihat rombongan umat Islam yang berpakaian putih, hampir ke semua yang berpakaian putih, berpakaian ihram, menuju ke Mekah, tengok macam lain macam, sebab pada masa itu pakaian ihram orang-orang Arab Quraisy bukan putih, dia bukan juga pakaian ihram seperti mana yang kita pakai sekarang. Dia ada satu uniform khas. Kali ini Nabi mengajar, hukum kedua berkenaan dengan haji dan umrah ini ialah berkenaan dengan cara memakai ihram. Bagaimana Nabi memakai ihram dengan 2 helai kain sahaja, dan seterusnya. Nabi SAW telah sampai ke Hudaybiyah. Ketika sampai di Hudaybiyah inilah Khalid bin Walid telah menahan Nabi SAW dengan 200 orang tentera berkuda. Ringkaskan cerita, termeterailah perjanjian damai Hudaybiyah, balik dulu pada tahun ini. Para sahabat melihat Nabi SAW seperti beralak. 6 perkara yang ditandatangani pada hari itu, semuanya kelihatan pada zahirnya seperti merugikan Islam. Antaranya, sesiapa yang keluar dari Mekah menuju ke Madinah, sesiapa yang keluar dari Mekah menuju ke Madinah selepas perjanjian damai ini, maka dia hendaklah dikembalikan semula kepada Mekah. Tapi kalau orang Madinah yang lari keluar ke Mekah,
tak perlu dikembalikan semula oleh Mekah kepada Madinah. Nabi setuju. Tak apa. Tahun ni kamu tak boleh buat umrah lagi, balik dulu, balik. Ya? Balik. Nabi kata tak apa. Tahun depan boleh datang, kami akan beri kamu peluang 7 hari duduk di Mekah. Ya? Tak apa, Nabi kata, terima. Dan seterusnya, antaranya yang ketiga, dia kata apa? Dia kata sesiapa yang bersekutu, sesiapa yang bersekutu dengan salah satu pihak, sama ada Madinah ataupun Mekah, maka dia hendaklah bertanggungjawab atas sekutunya. Dia hendaklah bertanggungjawab atas sekutunya. Sebab Quraisy yang nak sangat macam ni, kerana apa? Setelah mereka kalah dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq itu, mereka kehilangan sekutu. Mereka seakan-akan hilang maruah. Tak ada orang nak bersahabat dengan mereka dah. Maka sebab itu mereka cuba cungkil juga. Siapa nak bersekutu dengan kami, dia adalah dalam tanggungjawab kami dan dia akan bersama-sama kami, dan kamu pula tak boleh nak kacau kami. Kami pun begitu juga kepada kamu. Nabi kata bersetuju. Setelah perkara ketiga ini dipersetujui oleh Nabi SAW, belum sempat ia ditulis dalam bentuk piagam dan juga ditandatangani, sudah ada dua bani, sudah ada dua kabilah yang bangun mengisytiharkan. Bani Khuza'ah mengisytiharkan, kami duduk bersama Madinah. Umat Islam Madinah bertakbir, terima sahabat, takbir. Takbir ni tanda gembira, tanda nak memulakan gerakan. Itulah dalam Islam ni, takbir ni tuan-tuan penting. Kita pun bila nak sembahyang takbir, bila nak pergi umrah takbir. Ya? Jangan duk takut nak takbir tuan-tuan. Labbaik Allah tu takbir sebenarnya tuan-tuan. Ya? Nak sembahyang takbir ke? Takbir juga, itu semua takbir. Terima. Khuza'ah kata kami nak masuk bawah Madinah, terima. Tiba-tiba bila tengok Khuza'ah bangun nak duduk bawah Madinah, Bani Bakar bangun, kami duduk bawah Mekah. Orang Quraisy senyap, tak terkata apa. Bila Bani Bakar nak masuk duduk bawah Mekah, nak duduk dengan Quraisy. Sebab apa? Orang Quraisy kenal sangat dah, Bani Bakar ni memang jenis bakar. Diam, tak kata apa. Tapi Nabi senyum. Perkara pertama sudah terbukti. 3 lagi isi kandungan perjanjian, Nabi terima. Umar adalah orang yang very gentleman. Ya, Umar dia very gentleman. Dia kata apa ni Nabi ni 6 perkara pakai angguk je ni. Abu Bakar macam mana? Abu Bakar diam. Abu Bakar pula seorang cukup tulus. Bayangkan 2 sahabat Nabi ni, ya, menjadi pembantu kiri kanan Nabi SAW. Orang lain pun rasa tak puas hati juga. Yang 1,300 orang lagi tu memang tak puas hati juga. Tapi jenis duk bercakap belakang-belakang. Apa ni? Jenis bisik gitu. Ramainya kita ni jenis yang berbisik. Bukan jenis yang tulus dan juga jenis yang transparent. Dua-dua ni tulus. Kata Abu Bakar, Umar, dia tu kan Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak akan bercakap daripada hawa nafsu, melainkan wahyu. Dia diangguk tu angguk wahyu. Kata Abu Bakar. Umar kata tak boleh jadi. Kita kena beri teguran juga kepada Nabi. Dia tegur Nabi depan-depan. Nabi senyum. Ya, Nabi senyum tak kata apa tuan-tuan. Harapkan Umar faham. Maka Abu Bakar lah yang tulus ikhlas dan dengan Nabi ini. Ya, bukan Umar tak ikhlas. Tidak, Umar ikhlas juga. Tapi Umar ni dia nak transparan. Dia nak jelas. Abu Bakar, apa yang Nabi? Sami'na wa ata'na. Tulus dia. Kita nak dua watak Abu Bakar dan Umar ni ada dengan kita tuan-tuan, ya? Dan Abu Bakar dah dapat membaca bahawa ada sesuatu yang baik akan berlaku bila Nabi dah mengaku demikian, dah terima demikian, ya? Maka Abu Bakar mendamaikan Umar Ibn Khattab. Dan setelah itu tuan-tuan, terpaksalah apabila perjanjian itu dimeterai, maka terpaksalah, ya, Nabi SAW yang sudah berniat ihram umrah tadi menanggalkan pakaian ihram umrah untuk menukar pakaian biasa, keluar dari ihram. Maka terpaksalah disembelih seekor kambing dan dicukur rambutnya, barulah dibebaskan daripada ihram. Itulah hukum haji yang ketiga tuan-tuan, iaitu hukum berkenaan dengan bagaimana nak keluar dari ihram. Damnya namanya dam ihsar tuan-tuan. Baliklah Nabi SAW ke Madinah dalam keadaan umat Islam pada masa itu kebingungan tuan-tuan. Kebingungan sebab yang menerima ni Nabi, dan kita nak tak terima pun itu Nabi. Tapi kita rasa macam banyak tak betul dalam perjanjian tadi. Tapi kenapa Nabi terima saja?
turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Fathu, tuan-tuan. Surah kemenangan. Surah pembukaan, surah kemenangan. Kalau tadi surah An-Nasru, tuan-tuan, ia diturunkan lewat saya bercakap ni flashback, jangan pening tuan-tuan ya. Jadi saya nak bawa masuk ke time tunnel tu. Ya tak? Lorong masa. Jadi tadi bercakap tadi 8 hijrah, tuan-tuan. Ini saya undur ke belakang pula 6 hijrah. Ini gaya fiqh sirah, tuan-tuan. Nak memahami surah An-Nasr tadi tu, dia tak boleh faham daripada surah tu 3 patah tu je. Dia kena bawa ke belakang, tuan-tuan. Nak lihat bagaimana tujuannya, tajuknya ialah kemuliaan pribadi muslim. Bagaimana Allah plot pribadi muslim itu mulia. Turun surah Al-Fathu pada malam tu. Umar Ibn Khattab pada malam itu yang rasanya agak bersalah kerana protes Nabi di depan-depan secara terbuka, cuba untuk mengambil hati Nabi SAW. Umar ni jenis orang strict, orang tegas. Nak bergurau macam mana, tuan-tuan? Siapa nak senyum ke dia? Ya tak? Dia pun payah senyum kepada gurauan orang, bagaimana dia nak bergurau pula dah. Lagi orang payah senyum, tuan-tuan. Ya? Maka dia cuba untuk bergurau dengan Nabi, tetapi dia melihat pada malam itu ada, saya membaca ini salah satu daripada riwayat sejarah. Kalau ada mungkinlah orang yang mengatakan bahawa apa yang saya sampaikan ini kurang tepat, itu mungkin satu riwayat dia berbeza dengan riwayat yang lain. Begitulah ya. Baik. Dan Nabi Umar cuba melihat Nabi SAW pada malam itu seperti ada tanda-tanda baru menerima wahyu. Maka sebab itu sikap orang-orang Islam pada zaman Nabi SAW berbeza dengan sikap munafik pun. Apabila mereka ini berada jauh daripada Nabi, orang Islam ni, bila dia tahu saja wahyu sedang diturunkan, mereka akan terpa mari dekat Nabi. Ini sikap orang Islam. Sikap munafik, elok-elok dah ada di tepi Nabi, dekat dengan Nabi, bila ayat Quran turun, mereka akan lari jauh-jauh, tuan-tuan. Jadi sebab itu pada malam itu, pergerakan 1,300 orang umat Islam yang kembali daripada umrah yang tidak berjaya telah berkumpul mengurumun Nabi SAW, menunggu detik-detik untuk Nabi sampaikan wahyu yang baru diturunkan. Begitulah mereka ini, bila nak mendengar ayat-ayat Allah, nak mendengar ilmu Allah, itu dia, sikap dia, tunggu, ready. Ready, tunggu. Ready dengan tunggu tu benda sama dah, ya tak? Macam jenis acu cuba try test lah juga. Duk tunggu. Apa ayat yang nak keluar lepas ni? Maka turunlah ayat itu, Nabi pun bacalah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sampailah 29 ayat semuanya, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sambil berdiri dan juga berada di di atas unta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua orang pakat dengar. Dan ayat yang terakhir menyebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syatahu wa fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Tuan-tuan, bila turun ayat ini, para sahabat ridwanullah alaihim memerhatikan sepatah demi sepatah apakah yang Nabi SAW sampaikan sebentar tadi, maka mereka pun tertunduk merenung balik kepada apa yang telah berlaku pada siang tadi. Dan ternyata bila Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan inna fatahna laka fatham mubina, perjanjian damai 6 perkara Hudaibiyah tadi tu, sebenarnya sesungguhnya kami telah membuka kepadamu, kepada perjuanganmu wahai Muhammad dan juga umat Islam, satu kemenangan yang jelas dan nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkan hidayah ke jalan yang lurus
dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum hakamnya. Begitulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi yang agung, sebagai seorang nabi yang Nabi Muhammad itu Rasulullah. Aku diberi perakuan sekali lagi, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri. Begitulah Allah Ta'ala memberikan pengiktirafan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat berdebar menunggu, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu sebagai kemenangan yang telah nyata bagi kamu. Tak lama kemudian tuan-tuan, datanglah Abu Jundal dengan golongan dia, dengan geng-geng dia, yang mana Abu Jundal ini adalah umat Islam, anak kepada Suhail bin Amru, dan Suhail bin Amru ini pula menjadi kepala kepada Quraisy dalam perjanjian damai dengan Hudaibiyah antara Muhammad dengan Quraisy. Abu Jundal lari ke Madinah, dia minta supaya dikembalikan Abu Jundal. Nabi kata tak boleh Abu Jundal, kamu kena pergi, sebab itu perjanjian kami, kamu pergilah buat hal kamu sendiri. Dan apabila Abu Jundal tidak hendak kembali ke Mekah kerana sudah teruk diseksa, maka Abu Jundal ni buat hal, Abu Jundal ni memeluk Islam lah, dah memeluk Islam awal-awal lagi, tapi diseksa oleh ayah dia. Abu Jundal ni duduk di perjalanan antara Mekah ke Syam, dia ganggu orang-orang Mekah yang berdagang. Apa lagi kalau dia tahu yang berdagang itu sebenarnya adalah ada kaitan dengan saham orang-orang besar Mekah yang cukup hebat membenci Islam. Boleh saja tanpa ingat tentang perjanjian, orang-orang Quraisy ini kontak Nabi, minta bagi surat kepada Nabi, tolong nasihat kepada Abu Jundal, jangan duk buat kacau di kawasan Mekah supaya orang Mekah boleh pergi berdagang dengan keadaan selamat saja. Nabi jawab apa? Abu Jundal adalah warga negara Mekah, bukan warga negara Madinah. Bukan tanggungjawab kami. Jagalah sendiri. Lu fikirlah sendiri macam mana nak settle masalah Abu Jundal. Terperangkap Quraisy pada masa itu. Baru dia ingat yang Muhammad mengalah pada hari itu sebenarnya kita yang kalah. Isi kandungan itu tak sepatutnya terjadi. Dan apabila berlakunya isi kandungan bahawa orang Madinah yang pergi ke Mekah dan tak perlu dikembalikan, dan orang Mekah yang pergi ke Madinah hendaklah dikembalikan, sebenarnya satu pembersihan dalaman kepada umat Islam Madinah. Kenapa? Orang yang lari dari Madinah ke Mekah ni, setelah duduk di bawah pentadbiran Islam yang begitu mulia di bawah Muhammad Rasulullah SAW, sah orang ni munafik. Pergilah. Buat apa duduk lagi? Pergi. Kalau dah tak selesa, dilepaskan dengan senyum saja. Ramai yang pakat-pakat lari, dan mereka ini geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Proses Allah nak bagi kemenangan ni tuan-tuan, itu dia. Sakit dulu. Tak ada kemenangan tanpa kesakitan. Tak ada kemenangan dengan begitu mudah. Nabi Muhammad SAW nak dapat Mekah ni tadi berhempas pulas tuan-tuan. Pergi. Akhirnya Quraisy hantar satu surat lagi, kita gugurkan kandungan perjanjian yang ketiga. Nabi kata, tak apa, nak gugur lah. Kami ada 5 lagi. Ada 5 peluru lagi, nak tembak. Apa dia? Duduk tak lama kemudian tuan-tuan, Bani Bakar yang memang terkenal dengan pembakarannya itu, telah pergi bakar Khuza'ah. Khuza'ah yang telah Muslim, mukmin, mengadu dekat Nabi. Maka Nabi SAW pun mengatakan, tidak ada lagi perjanjian dengan orang yang selalu melanggar perjanjian. Walaupun Abu Sufyan cuba nak menggunakan kontak person anak dia Ramlah binti Abu Sufyan, Ramlah binti Abu Sufyan yang telah menjadi isteri Nabi SAW, tapi pada masa ini tak main kroni-kroni, brother, sorry lah, tak ada main kroni-kroni. Nabi ni memang guna kroni juga tuan-tuan. Ada time yang Nabi guna kroni. Tahu tak cerita Nabi guna kroni? Ada orang cuit dah saya, dia kata, ustaz, cakap betul-betul sikit, betul ke tu? Betul sungguh. Cerita macam ni. Ketika nak pergi serang kota Khaybar tuan-tuan, kota Khaybar, kota Yahudi, Nabi open tender. Siapa nak memegang pedang aku ni jadi ketua perempuh pintu kota Khaybar? Semua pakat angkat tangan. Dah open tender, semua nak masuk lah kan. Nabi tengok, jatuh pedang. Tunggu sekejap. Nabi angkat lagi pedang dia. Siapa yang sanggup ambil pedang aku ni pergi rempuh pintu kota Khaybar?
Semua pakat tenda. Tak jadi juga. Last kali ketiga Nabi angkat, tak ada juga orang yang dikendakinya tu. Maka Nabi pun tanya, Ali mana Ali? Sudah close tender pula dah. Ali mana Ali? Ali sakit mata ya Rasulullah, sebab tu dia tak hadir. Dia duduk dalam khemah. Panggil Ali mari. Ali ni siapa tuan-tuan? Kenal Ali? Kenal? Bukan tongkat Ali tau. Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Sepupu yang bagaikan anak kepada Nabi dan menjadi menantu pula tuan-tuan. Datang Ali, mata bengkok. Rasulullah pun panggil, tiup ludah dalam mata Ali, serta merta surut mata Ali. Kata Nabi kepada Ali, Ali ambil pedang aku ni pergi rempuh pintu kota tu. Ni apa dia panggil apa? Direct tender. Tu dia. Yang macam ni memang Nabi guna kroni tuan-tuan. Nabi ambil menantu dia untuk pergi rempuh pintu kota. Untuk apa? Untuk pergi mati. Bukan untuk lembu. Ya tak? Minta maaf terlepas cakap. Ini dia tuan-tuan. Pergilah rempuh Ali. Dengan barakah doa Rasulullah SAW, runtuh pintu kota itu tersebut. Walaupun Ali mengalami cedera-cederanya tuan-tuan. Ini dia Rasulullah SAW. Sakit dulu. Baik, balik kepada cerita Hudaibiyah tadi. Maka tibalah detik-detik yang ditunggu-tunggu. Nabi SAW pun tidak melayan permintaan Abu Sufyan pada masa itu. Dan Abu Sufyan yang telah hilang pertimbangan sebab orang Mekah pun dah mempelekehkan dia. Dia memekik seluruh kota Madinah. Dia kata apa? Hei orang Madinah, inilah dia orang yang kamu selalu sanjung sebagai Nabi, yang tidak menggunakan perdamaian dalam perhitungan dia. Orang Madinah seorang pun tak tengok ke Abu Sufyan. Ya tak? Dalam perang kamu bermati-matian, hentam kami. Sekarang kamu nak mengutuk dia pula depan kami. Dia menggunakan alasan kami dahulu perdamaian. Dia tak nak lagi. Nabi kata, kami bukan jenis orang yang buat 2 kali perjanjian. Kami jenis orang yang pakai 1 perjanjian, kami setia. Dan Nabi sudah ada perancangan pada masa itu untuk mengambil semula kota Mekah. Dan peristiwa ini berlaku dengan begitu terperinci, begitu senyap, sehinggalah pada bulan-bulan pada menjelang hari-hari terakhir bulan Rejab, Nabi memulakan gerakan tuan-tuan. Gerakan ini dipimpin oleh Khalid, yang mana 2 tahun sebelumnya kafir memimpin gerakan menghalang Nabi daripada masuk ke Mekah. Kali ini Khalid pula sebenarnya berada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Khalid ini tadi telah memimpin pasukan untuk merempuh dari utara dan Nabi pula merempuh dari selatan. Arahan Nabi, kamu masuk ke tempat yang paling hampir dengan penempatan manusia di Mekah, pacak bendera di situ, duduk diam, jangan buat apa-apa. Dan aku juga akan pacak bendera di tempat yang paling hampir itu, dan kita akan lihat apa reaksi orang-orang Mekah pada masa itu. Tempat Nabi pacak bendera dan juga Khalid pacak bendera ini kemudiannya didirikan 2 buah masjid oleh umat Islam, terkemudian dinamakan Masjid Ar-Rayah. Masjid Ar-Rayah Khalid ditukar namanya menjadi Masjid Khalid Ibn Walid, dan Masjid Ar-Rayah yang Nabi SAW pacak bendera itu kekal dengan nama Ar-Rayah, tapi orang Melayu pandai-pandai ditukar dengan nama Masjid Kucing. Ya, dan kedua-dua masjid itu sekarang ini sudah ranap, lenyap dari muka bumi. Sayang tuan-tuan. 2 tanda sejarah yang mana saya suka bawa umat Islam ke kedua-dua masjid ini. Kalau saya bawa jemaah umrah ke ataupun haji ke, nak cerita ni sebenarnya yang berlaku dalam peperangan Fathu Makkah, ya, yang mana Nabi SAW menggunakan tekanan psikologi. Dia tunggu daripada atas bukit, pacak 2 bendera, duduk diam, tengok je. Orang Mekah pada masa itu dah haru biru dah. Sampaikan sampaikan orang-orang yang begitu berani mencabar umat Islam selama ni, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal, cabut lari sebab melihat gerombolan tentera muslimin yang cukup besar, ya. Dan pada masa inilah Nabi SAW pun bergerak sedikit demi sedikit pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Nabi SAW pun masuk ke dalam kawasan Mekah, kawasan Kaabah tersebut. Nabi bertawaf dari atas kuda. Nabi tawaf dari atas kuda sebanyak 7 keliling. Dan setelah habis tawaf daripada 7 keliling tersebut, barulah Nabi minta panah. Ya? Panah umat Islam, panah ni tuan-tuan. Nak ceritanya betapa mulianya Islam ni kepada nyawa manusia. Mata panah umat Islam berbeza dengan mata panah
negara-negara lain ataupun kuasa-kuasa lain. Pernah satu ketika Nabi diunjukkan satu bilah panah yang dibuat dari Parsi, made in Parsi. Cukup cantik panah tersebut. Mungkin sekali bidik dia kena, ada? Kena pula, kena dua-dua sekali, yang boleh jadi. Tapi Nabi tak terima. Nabi kata tak ada ke panah tempatan made in Madinah. Ada ya Rasulullah, buat panah Madinah. Rupa-rupanya baru saya dapat satu fakta, tuan. Panah yang dibuat oleh umat Islam pada masa tu, kepala panah tu diasingkan daripada bilah panah ataupun batang panah tu. Pasal apa? Nak mengelakkan daripada kecederaan yang berlaku ketika mana membawa anak-anak panah tadi. Sampai gitu sekali halusnya umat Islam menjaga keselamatan nyawa, tuan-tuan. Sampai gitu sekali. Baik. Dan setelah nak berperang, nak dimasukkan dalam panah, dalam apa busur tu, barulah dipasang kepala panah tadi. Mulianya Islam. Dan satu lagi, bila dah dibawa dengan panah tadi, dengan matanya ternampak, kata orang tertayang-tayang, dia akan mendatangkan kesan psikologi juga. Sebab itulah Islam selalu membawa mesej keamanan dan juga kedamaian dalam peperangan dia, menjaga kemuliaan umat Islam ni. Ya. Jadi tuan-tuan, bila Nabi SAW masuk dan juga tawaf tadi, dari atas kuda Nabi SAW minta panah. Sebab apa? Nak memanah, menghancurkan semua berhala yang ada di sekeliling Kaabah pada masa itu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sempat menghitung bilangan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Jumlahnya 360 berhala. Ini riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dikot oleh Bukhari dan juga Muslim. Berhala-berhala ni tuan-tuan dibuat daripada apa? Daripada batu ataupun kayu. Tapi bila terkena panah, adat kata bila terkena panah tuan-tuan, mesti panah tu tadi sama ada patah ataupun tertikar masuk ke dalam berhala tadi. Tapi panah yang Nabi lancarkan ini kena saja kepada berhala tu berkecai, panah mukjizat, tuan-tuan. Bila dah berkecai, Nabi kata sapu semua keluar daripada Kaabah ni, dan bila dah semua dibersihkan daripada batu-batu berhala, barulah Nabi turun dari kuda dan juga menghalau kudanya keluar dari kawasan tawaf tersebut, dan Nabi mula bertawaf dengan berjalan kaki dan diikuti oleh 1,300 orang oleh semua umat Islam pada masa itu. Ini bukan jemaah umrah yang pertama lagi dah. Oleh semua umat Islam pada masa itu, jumlah tentera yang teramai pernah digerakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ahli-ahli sejarah cuba mengupas kenapa Rasulullah ketika ketika bertawaf kali pertama selepas masuk tadi tu, Nabi bertawaf dengan berkuda. Nak tunjuknya di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersetuju dengan berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah, walaupun Nabi cukup sayang dan cukup suka bertawaf di sekitar Kaabah, tuan-tuan. Itulah yang Nabi nak bayangkan, nak gambarkan kepada kita. Dan setelah selesai bertawaf tu, Nabi SAW pun telah naik ke satu tempat yang agak tinggi di sekitar Kaabah tersebut. Ketika orang-orang Islam orang-orang Mekah pada masa itu sudah menyerah diri dan berada dalam ketakutan, Nabi SAW bertanya, dia tanya, apakah agaknya yang kamu jangka aku akan lakukan kepada kamu? Apa jawab orang-orang Mekah yang dalam keadaan ketakutan tersebut? Dia kata, kamu adalah orang baik, anak orang-orang baik, ya, dan juga daripada keturunan orang-orang baik dan jenis orang yang baik-baik, dan kami yakin kamu buat kepada kami pun yang baik-baik juga. Dan Nabi SAW berhadapan dengan musuh yang dah bertahun-tahun berperang ni tadi, yang juga sebenarnya daripada darah daging Nabi SAW sendiri. Nabi kata apa? Pada hari ini kamu pergilah dan kamu bebas. Setelah itu, orang-orang yang berselerak di sekitar Mekah, yang sebelumnya mengatakan bahawa kami nak tengok Muhammad ni biar berkuasa tu baru kami masuk Islam, kami nak tengok biar Muhammad ini betul-betul menang tu baru kami masuk Islam, kalau sekadar duduk berperang di Madinah lawan orang Mekah dan sebagainya, kami tak akan masuk Islam. Maka pada masa ini berubah sikap mereka. Orang Mekah sendiri semuanya memeluk Islam setelah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang berada di kabilah-kabilah yang luar daripada tanah Mekah juga telah berduyun-duyun memeluk Islam. Itulah yang disebut dalam surah An-Nas ini, iza jaa nasrullahi wal fath.
ketika datangnya pertolongan Allah dan kemenangan kepada kamu, kamu akan lihat bagaimana ya manusia, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat bagaimana manusia ini akan berduyun-duyun masuk Islam, berpuak-puak masuk Islam, ya. Selepas satu puak, selepas satu kabilah. Kamu akan lihat begitu. Adakah sebelum ini Allah tidak memberi nas kepada Nabi, iaitu tidak memberi pertolongan kepada Nabi? Dah diberi pertolongan, ya. Tapi kali ini tuan-tuan, pertolongan yang Allah beri ini pertolongan yang total, pertolongan yang paling mantap. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat Nabi yang bersama-sama Nabi tadi telah mengalami satu proses tarbiyah yang cukup panjang. Cuba tuan-tuan tengok, Nabi beri kemenangan dalam Badar. Allah beri kemenangan kepada Nabi dan juga umat Islam dalam Badar. Tapi setahun kemudian Allah tidak memberi kemenangan itu kepada umat Islam. Walaupun umat Islam tidak kalah sebenarnya. Jangan kita kata umat Islam ni kalah dalam perang Uhud, tidak. Sebaliknya, umat Islam tidak mengalami kemenangan sahaja. Dah bahkan kemalangan yang teruk dialami oleh umat Islam. Adakah Allah tak tolong? Tolong. Tolong dari sudut mana? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin pada hari ini kamu cukup benci dengan suatu perkara, tapi mungkin perkara itu baik untuk kamu. Dan mungkin kamu cukup sayang pada satu perkara, kamu nak pada kemenangan, tapi kemenangan yang berturutan seperti itu selepas Badar menang, Uhud menang, mungkin tidak baik bagi kamu. Jadi maknanya sahabat-sahabat Nabi juga mengalami proses tarbiyahnya. Dan kita pada hari ini adakah telah mengalami proses tarbiyah tersebut? Setelah kita mendapat kemalangan, selepas kita mendapat kekalahan, selepas kita mendapat kesusahan, adakah kita belajar daripada kesusahan-kesusahan tersebut? Rupa-rupanya inilah dia proses nak menjernihkan jiwa, nak membersihkan kehidupan kita. Sebab itu dalam hidup kita setiap hari tuan-tuan, kita sebenarnya menghadapi dengan fitnah. Iaitu apa dia fitnah ni? Fitnah ni ujian. Ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini mengira mereka itu akan dibiarkan sahaja setelah mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tak pernah diuji? Jadi kita diuji. Ujian paling mudah ialah ujian masa, tuan-tuan. Masa apa? Dah tidur elok-elok, ya tak tuan-tuan? Malam ni tengok pula dah bola lah, apa dan sebagainya. Tidur tu mesti, ya Allah. Kalau pula kebetulannya pula menanglah pula pasukan kita, tidur tadi dengan lenanya, dengan mengantuknya, dengan gembiranya. Tiba-tiba pukul 6 pagi sudah masuk subuh, wajib sembahyang. Adakah kita boleh bangun sebelum subuh tadi? Ataupun kita bangun pada waktu subuh itu, ataupun tengah waktu subuh, ataupun lepas waktu subuh? Ini dah ujian yang pertama. Ujian bagaimana nak menghormati masa kita tadi. Ujian harta. Ujian harta ni Allah dah beritahu dah. Akan tiba pada satu ketika kamu akan diuji dari sudut harta yang kurang dan diuji daripada sudut harta yang banyak. Dan manusia ni kadang-kadang dia lebih menang apabila harta kurang berbanding harta banyak. Bagaimana? Kalau harta kurang ataupun kurang rezeki, sabarlah, sabar. Sabar ni lebih mudah daripada syukur sebenarnya. Tapi bila dah harta banyak, macam mana nak syukur tadi tuan-tuan? Biasanya manusia ini bila harta banyak, maka nafsunya juga besar. Bak kata pepatah orang-orang negeri saya, kalau periuk besar, kerak pun besar juga, kata dia. Betul tak? Kalau periuk besar, kerak pun besar juga. Maknanya ada benda yang dia nak buat tu tadi, dia terlupa. Sepatutnya bila dah ada harta yang banyak tadi, tanggungjawab sosial sebagai seorang muslim mukmin ialah dengan membantu orang-orang yang kurang. Zakat saya dah bayar. Zakat tu tuan-tuan, cuba perhati betul-betul. Zakat hanya 1/40, 2.5%. Kenapa zakat tu tidak pergi sampai 5% tuan-tuan, ataupun 10%? Sebab Allah Ta'ala nak memudahkan kita mendapat pahala. Macam mana? Adakah keluar zakat tak dapat pahala? Dapat. Tapi pahala tu lulus macam kita lah tuan-tuan, ya. Anak-anak kita masuk exam 50/50 lulus. Ya. Kalau dapat 51 maka bonus. Ya. 70 itu dah kredit. Mana dah ada bonus lebih daripada tahap lulus tadi. Sebab itulah Tuhan minta sikit saja.
Jadi jangan kita ingat 25 dah selesai dah bayar dah. Okey, dah bayar. Kita bukan panggil keluar pula tu, kita panggil bayar. Tolong tukar perkataan bayar zakat tu kepada keluarkan zakat. Ya, ada pula bayar macam beli barang pula tuan-tuan, ya. Keluarkan zakat. Jadi kita, sebab itu kita keluarkan 25% yang wajib, yang sunatnya pula tak ada persen. Berapa nak marilah. Berapa nak keluarlah tuan-tuan. Kita tengok bagaimana sikap para sahabat. Saya nak bagi 2 orang contoh sahabat yang mana syukurnya cukup tinggi. Sabar tak usah ceritalah. Sahabat-sahabat ini raja sabar. Syukur juga raja syukur. Macam mana? Ketika Talhah bin Ubaidillah. Pada satu malam, Talhah bin Ubaidillah ni tokoh muda tuan-tuan. Tokoh muda, orang Madinah asal, dan dia ni pula memang pintar dalam perniagaan. Satu malam dia tak lena tidur. Bila tak lena tidur, isteri dia tanya, pasal apa tak lena tidur? Ada apa ke cerita? Ceritalah, kongsikanlah, ya. Biasalah kan. Tapi kata dia, sebenarnya pada malam ini rumah kita ni ada 700,000 dinar tuan-tuan. 700,000 dinar. 700,000 dinar ni harga semasa RM770 ke RM760, begitulah. Iaitu sekeping duit emas seberat 4.25 gram dari jenis 916. Itulah dia dinar ni tadi. RM760 atau RM750 lah. Cuba tuan-tuan kira. 700,000 kali dengan RM750. Duduk dalam rumah, cash money. Satu malam. Ada tak rumah kita ni tuan-tuan sebanyak tu? Ada. Tak salah RM700,000, RM7,000 cash money dalam rumah, ada tak? Mungkin ada. Ada orang kota warisan ni kan, mesti ada. Katalah 70,000 cash money dalam rumah sekarang ni, ada sekarang? Ada. Siapa nak mengaku ustaz tanya gitu? Benar. Maknanya kita ni tuan-tuan tak sekaya Talhah bin Ubaidillah. Nak ceritanya tak sekaya Talhah bin Ubaidillah. Bila isteri dia dengar suami dia ada 700,000 dinar pada malam itu tuan-tuan, apa kata isteri dia? Gitu ke? Isteri dia kata, jom bangun, kita bahagikan kepada saya terlupa nak cerita. Sebab dia tak lena tidur, sebab apa? Sebab dia bimbang jika duit dinar 700,000 ni berada dalam rumah dia sampai subuh esok, duit tu masuk sekeping dalam hati dia. Dan bila masuk dalam hati, payah nak congkir keluar tuan-tuan. Itulah maksud Talhah bin Ubaidillah. Maka kata isteri dia, jom kita bangun, kita bagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan, baru kita tidur. Sanggup isteri dia kata macam tu, ya? Bangunlah suami isteri ni, dibagilah, dia tengok ni rumah makcik ni berapa dia perlu masukkan duit dalam uncang dan sebagainya, tinggal sebahagian untuk jadi modal perniagaan pagi esok, dia pun tidur. Bila tidur tuan-tuan, sempat lagi dia berqiyamul lail pada malam itu sebelum subuh. Cuba fikir betul-betul, panjang betul malam seorang sahabat berbanding kita yang malam tak cukup tuan-tuan. Sebab apa malam pada kita tak cukup tuan-tuan? Walhal zaman sahabat dulu setiap malam 12 jam juga, ya? Kita pun 12 jam juga. Tapi kenapa kita tak cukup tuan-tuan? Mana tahu tak cukup? Sebab tak sempat qiyamul lail lah, tak cukup lah tu maknanya, kan? Yang dia ni sempat bangun bagi duit lagi, sempat qiyamul lail lagi, boleh cukup, boleh bangun lagi qiyamul lail pada malam tu. Dan pagi esok dia berniaga, dia berniaga pula, dialah jago dalam pelaburan dan juga perniagaan. Macam itulah juga keuntungan dia setiap hari tuan-tuan. Itu Talhah bin Ubaidillah, tokoh Madinah. Tokoh Mekah pula, namanya Abdul Rahman bin Auf. Semua kenal Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, ya? Semua kenal. Dan masjid yang paling kaya di Malaysia ni pun masjid yang bernama Abdul Rahman bin Auf lah, ya tak? Mungkinlah, boleh jadilah kan. Jadi tuan-tuan nak apa ni, nak dapat imbauan Abdul Rahman bin Auf ni, tukar nama ni kepada dah hijrah dah kan. Surau Abdul Rahman bin Auf. Apa cerita? Surau baru nampak tu kat belakang, ya dah. Abdul Rahman bin Auf bila dia tutup akaun pada malam tuan-tuan, dia pakai seburuk-buruk baju, dia bawa seburuk-buruk guni, ya. Pikul guni dia, berat guni tu tuan-tuan. Tak ada orang pun sangka dia ni seorang kaya, seorang hartawan, seorang usahawan, ya. Sebab dah pakai baju buruk, bawa guni apa pun dia ingatkan besi buruk boleh jadi. Ya. Rupa-rupa dia masuk dalam kedai-kedai Yahudi.
Dia bawa agenda Nabi nak membebaskan umat Islam daripada cengkaman Yahudi. Susahnya kalau umat Islam tak duduk tak bebas dari sudut ekonomi dia. Ini agenda Nabi. Maka dia sebagai seorang korporat, dia ada CSR dia sendiri. Dia ada kesedaran sosial dia sendiri nak buat apa. Dia pergi tengok dalam kedai Yahudi, buka buku akaun, buku hutang. Buka-buka, ini nama siapa ni? Ali bin siapa katakanlah, Ali bin Abdul Somad ke Abdul Rahman ke, ini umat Islam. Berapa dia hutang? 20 dinar. Cancel, aku bayar saja tuan-tuan. Ya. Sehinggalah orang-orang Yahudi ni tadi dia kata, siapa kamu ni sebenarnya? Aku ni. Jawablah, Abdullah. Tu je. Keluar kedai Yahudi satu, masuk kedai Yahudi lain pula, bayar hutang je kerjanya untuk umat Islam membebaskan diri daripada cengkaman Yahudi. Lepas tu apa jadi? Tahun ketiga Hijrah bermulalah penghalauan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum Yahudi Bani Qainuqa yang buat kacau dalam peperangan Uhud. Kalau Bani Qainuqa itu masih lagi ada kontrolnya ke atas ekonomi umat Islam, boleh Nabi halau Bani Qainuqa pada masa dengan senang? Tak mungkin. Tapi oleh kerana tahun-tahun pertama hijrah ni tadi, umat Islam dah berjaya membebaskan diri mereka dengan bantuan ni dua-dua orang korporat yang bukan keparat ni tuan-tuan. Ya. Ini baru korporat sungguh, ya tak? Bukan keparat namanya. Barulah umat Islam boleh bebas. Bebas dihalaunya Bani Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa sampai kat Khaybar. Sampai di Khaybar mereka buat hal pula. Nabi serang pula Khaybar. Di situlah cerita pasal Ali tadi tuan-tuan. Ya. Inilah rentetan-rentetan tarbiyah umat Islam, sehinggalah bila total kemenangan ini semuanya bersatu hati, semuanya sudah bersiap sedia dengan keimanannya yang mantap, takwanya tinggi, dan seterusnya kesediaan pula, kerahsiaan pula tinggi, sehingga kan pada masa itu ada seorang sahabat Nabi masa nak serang Mekah ni, dia rasa kesian. Dia rasa kesian sangat kat saudara-saudara dia kat Mekah. Maka dia pun berilah sedikit calitan surat je, ya, bersedia bahawa Nabi akan menyerang Mekah. Dia lipat surat tu masuk dari cucuk sanggul seorang perempuan, dia bagi kuda dekat perempuan tu, tolong pergi sampaikan dekat saudara dia di Mekah. Jibril datang turun beritahu ada kebocoran maklumat, kebocoran rahsia. Sampai gitu sekali mantapnya umat Islam pada tahun 8 Hijrah tadi tu tuan-tuan. Tangkap pegang, semua dah pakat bersetuju dah, pancung lah orang ni, sahabat ni. Maknanya tak kira lah dia ni sahabat kita apapun, kerana sedikit kesilapan itu yang boleh mencacatkan gerakan umat Islam, pancung. Maka pada masa inilah ada seorang sahabat, kalau tak salah saya Abu Bakar sendiri, dia kata sahabat ini adalah Ahlul Badar, ada kedudukan istimewa Ahlul Badar, orang pergi berperang dalam perang Badar. Kita maafkanlah dia Rasulullah, dan dia pun mengaku salah dia, ya, maka dimaafkanlah dia. Barulah digerakkan umat Islam tadi menuju ke Mekah. Maknanya pergerakan umat Islam yang begitu mantap mendapat kemenangan yang total, hasil pertolongan yang juga total daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, nak jadi mulia kita orang mukmin ada macam inilah tahapnya. Tahap 8 tahun tarbiyah Nabi SAW ini tadi. Ya. Adakah kita pernah mengalami tarbiyah ini? Belum. Sebab itu kita tak dapat kemenangan total. Orang-orang Palestin, orang-orang di Gaza tuan-tuan, bila ditanya dia, kenapakah kemenangan belum tiba lagi kepada umat Islam, sedangkan kita dah memperbetulkan semua iktikad kita, semua dah apa ni, semua sebagainya. Dia kata ingat satu je, wa fatahun qarib, kemenangan tu dekat. Dekat kemenangan ni tadi. Cuma ada benda-benda yang tak selesai dalam tubuh badan kita, dalam masyarakat kita, dalam ummah kita dan jemaah kita. Yang ini Allah tak bagi lagi. Dan bila semuanya ternyata dah selesai, barulah Allah Ta'ala bagi, menanglah, jatuhlah Mekah pada masa itu ke tangan Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Dan pada masa ini tuan-tuan, pengajaran yang Allah Ta'ala beri cukup mengejutkan, ya? Dalam keadaan semuanya sudah rasa bangga, puas hati dah. Inilah hasil perjuangan kita 8 tahun, luka-luka, kematian, syahid lagi apa, ada orang yang yatim, ada orang yang hilang anak, ada orang yang hilang suami. Inilah hasil pada tahun ni. Kita dah dapat dah. Ya, bertakbirlah mereka dengan begitu gembira sekali. Baik. Pada masa ini tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertasbih dengan dengan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan beristighfar. Bila kita
menyebut tasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita sebenarnya pada masa itu sedang mensucikan diri kita. Tasbih, subhanallah. Makna kita pada hari ini tuan-tuan, kalau dalam konteks mikronya, konteks kita sendiri, dapat rezeki dalam keadaan kita duduk gembira, masya-Allah, modal sikit je 100, tapi punya dapat untung 1000. Astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah. Ini yang Allah nak beri pada masa ni. Soalnya tuan-tuan, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya, dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Apa salah umat Islam pada masa itu tuan-tuan sehingga dia disuruh untuk beristighfar dan juga disebut tentang taubat? Apa salah umat Islam? Mereka sebenarnya mendapat kemenangan total hasil daripada pengorbanan total mereka. Seperti kita duk bincang tadi. Sebenarnya tuan-tuan, istighfar ini, ya, dan juga tazkiyatun nafsi ini, dia tak boleh berhenti. Dia mula dengan tasbih, tazkiyatun nafsi, dia tak boleh berhenti. Biasanya umat Islam, seperti mana diingatkan oleh Ibnu Khaldun, ya, umat manusia ni dia akan mengalami 4 peringkat. Ni Ibnu Khaldun kata, mula-mula peringkat sama-sama nak menanam benih. Nak menanam benih-benih kemenangan, benih-benih perjuangan, masa ni semua nekat. Semuanya tawakal Allah. Tapi bila dah mula memetik hasil, sama ada mereka bersyukur ataupun mereka kufur. Jadi bimbang kepada kufur inilah. Sebab itu kita kena tazkiyatun nafsi, kena bertasbih, mensucikan diri dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita berada di kemuncak kemenangan. Sebab itulah Allah menyebut di mula-mula ayat lagi, ya, iza jaa nasrullah, ketika datang kemenangan itu. Makna pada masa tu juga bila kita menerima kemenangan, rezeki ke apa ke, ya, maka pada masa inilah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan istighfar ni tuan-tuan bukan minta ampun kerana salah saja, tidak. Tapi istighfar membawa 2 maksud. Dalam kamus Arab, ya, al-ghafru wal afu, al-ghafru was sitru. Ghafar ini minta ampun, dan ghafar itu juga adalah perlindungan. Sitru ni maknanya perlindungan tuan-tuan. Saya ringkaskan makna yang begitu mudah, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila kita sudah mencapai rezeki, mencapai kemenangan dan sebagainya, bila kita beristighfar, pada masa itu kita sebenarnya meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak kehilangan kemenangan ataupun kejayaan itu tadi, dan kita juga terbendung daripada sifat-sifat tamak halaba yang boleh menghancurkan, ya, yang boleh menghancurkan kemenangan kita itu tadi. Ulama-ulama tafsir mentafsirkan bahawa tujuan istighfar ketika di puncak kemenangan tadi, pertama, beristighfar terhadap pelbagai perasaan. Mungkin datang perasaan bangga, ambillah kau Quraisy, ya, ambillah kau Quraisy, selama ni kau duk pukul aku, duk hentam aku, sekarang ni kami berada di atas kamu, kami berkuasa kamu. Itu satu perasaan bangga, sombong, riak yang mungkin berkecamuk dalam hati di saat mabuk kemenangan. Sebab itu kena istighfar, ya. Dan kalau adalah perasaan-perasaan tersebut, taubat. Kerana apa? Kerana Allah yang Maha menerima taubat. Kedua, beristighfar terhadap perasaan tidak sabar, perasaan terkilan, perasaan terkilan kerana lambatnya Allah menunaikan janji dan memberi bantuan dan pertolongan. Perasaan-perasaan seperti inilah tuan-tuan, ya. Terkilan saya, ya. Kenapalah lambatnya kemenangan ini tiba? Kalaulah ada kemenangan ini dulu. Ini perasaan kalau ni tuan-tuan, perasaan syaitan. Sebab itu disuruh istighfar, ya. Dan beristighfar kerana tidak cukup bersyukur kepada Allah yang sentiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya yang tidak putus-putus. Ada kalanya manusia ini dia ingat dia sudah cukup bersabar, cukup bersyukur, tapi kesyukuran itu belum lagi mantap 100%. Sebab itulah dia diminta untuk beristighfar juga, ya, supaya syukur itu sentiasa bersarang dalam hatinya. Dan pastinya istighfar juga adalah sebagai wiqayah ataupun prevention. Beristighfar agar tidak melakukan zalim kepada musuh dan tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa. Ya, pada hari ini tuan-tuan, kita mungkin tak pernah mengalami ujian berada di puncak kuasa. Ujian berada di puncak kuasa inilah ujian yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka-luka parah dalam peperangan Uhud, Aisyah yang sedang mengelak luka Nabi tadi, disebut pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
terbelah, tertikam, masuk serpihan besi. Ada kata serpihan besi tadi daripada topi besi yang telah ditetak dan patah, terserpih masuk dalam pipi Nabi. Ada yang mengatakan bahawa besi yang ada dalam pipi Nabi tadi adalah daripada tetakan kapak, serpihan kapak itu sendiri. Pernah kita mengalami ujian sampai tahap tu. Ini Nabi sendiri tuan-tuan. Jadi dengan pipi terbelah dah ni, kalau kita habislah macam mana nak buat apa ni, dia panggil apa? Nak buat apa tu? Plastik surgery kan, nak tutup luka tadi. Dalam keadaan Nabi dilap lukanya oleh Aisyah, Aisyah tanya, ya Rasulullah, teruk luka kali ni, ada lagi tak ya ujian yang lebih berat daripada ni ya Rasulullah? Pertanyaan yang mengharapkan jawapan, tak ada dah, inilah paling teruk aku kena. Macam itulah maksud pertanyaan tu tadi ya. Pertanyaan yang sebenarnya sudah jawapan. Tapi Rasulullah jawab apa? Ada Aisyah, ada. Iaitu ketika aku berada di Qarnul Manazil, iaitu Qarnul Sa'lib, tempat ketika mana Nabi SAW balik dari Taif, bawa Zaid bin Harisah yang luka cedera parah teruk ya. Dan juga Nabi sendiri pun kata, Zaid bin Harisah, aku dengar Nabi berjalan dalam keadaan kasut yang berdecit-decit. Maknanya dalam kasut Nabi tu basah. Basah apa? Basah darah. Kasut itu penuh dengan darah. Dia berjalan pikul aku tadi. Zaid bin Harisah cerita. Zaid ni pula, dia menyediakan diri dia sebagai benteng Nabi. Dan dia paling teruk kena sehingga dia lembek. Dan Nabi SAW pula yang membawa dia keluar daripada kota Taif. Sampai di Qarnul Manazil, Nabi merintih, ya Allah, kepada siapa kamu nak letak aku ni? Kepada siapa kamu nak lempar aku ni? Aku tak kira Rasul. Ya Allah, lemparlah siapa pun, tapi aku menjalankan kerja-kerja kamu ya Allah. Gaya merintih Nabi SAW ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh dua penterjemah Malaysia ya. Ada satu terbitan Yadim dan satu lagi terbitan saya terlupa ya. Yang satu ni Ustaz Ramzi Omar dan satu lagi Ustaz Darus Nawi Ali. Dua-dua terjemahan, belilah salah satu tuan-tuan ya. Ar-Rahiqul Makhtum, cuba baca. Apa rintihan Nabi pada masa tu? Elok je Nabi merintih. Ya, merintih bukan fras, tidak. Merintih nak menguatkan lagi jiwa dia. Kepada siapa kamu nak campur aku ni, aku tak kira ya Allah. Aku jalan ke kerja-kerja kamu. Itu cara Nabi merintih. Datanglah Jibril. Allah buka hijab, nampak ke arah jabal-jabal yang berada di sekitar Mekah dan Taif pada masa itu. Tengoklah wahai Muhammad, Allah Ta'ala telah memerintahkan tentera-tenteranya daripada kalangan malaikat yang bersedia nak tolak bila-bila masa dah bukit-bukit ni kepada mereka menyeksa kamu. Pada masa inilah Nabi kata ujian paling berat aku. Ujian paling berat. Ujian ketika diberi kuasa. Kalau Nabi kata on, tak, misal contohnya buat remote control dari jauh gitu, maka malaikat ini pun tolak semua, tenggelam, habislah Taif dan Mekah tuan-tuan. Habislah yang mereka duk khianat kepada Nabi selama ni. Tapi pada masa inilah pertimbangan Nabi, dia kata apa? Jangan, mungkin dakwahku bukan untuk mereka hari ini, tapi untuk zuriat-zuriat mereka akan datang. Baliklah. Maka para malaikat itu pun baliklah dengan arahan Nabi SAW. Ini ujian aku yang paling berat Aisyah. Yang ni tak berat ni, macam ni sekadar kena pipi, patah gigi, tak ada berat apa Itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tuan-tuan pada hari ni kita mungkin belum diuji dengan puncak kuasa. Sebab itulah kita pandai bercakap, kalau aku ada, cuba kalau bagi sungguh. Ada sungguh ke tak? Ada. Bila baca hadis Nabi, ya, kalau kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu tukar dengan tangan. Kalau tidak, dengan apa? Dengan mulut, dengan lisan, dengan suara. Tak boleh dengan suara, dengan lisan. Buat dengan apa? Dengan hati. Itulah semua-semua iman. Bimbang tuan-tuan, takut dah diberi tangan, masih duk menyumpah dalam hati lagi tuan-tuan. Duk dalam hati lagi. Tak bergerak-gerak. Ya? Ini sebenarnya ujian paling berat dalam hidup kita. Ujian syukur dan ujian kuasa. Ketika itulah Allah Ta'ala berikan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim tuan-tuan, banyak sangat istighfar yang sudah disediakan untuk kita. Tinggal lagi ambil dan amal je. Dan semua Nabi ada istighfar mereka masing-masing. Bermula daripada Nabi Adam, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar dia tuan-tuan. Ya? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Dan Nabi SAW pula teristimewa sekali kerana apa? Dia meninggalkan kepada kita Sayyidul Istighfar. Yang mana Sayyidul Istighfar ini disebut man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yamsi fahuwa min ahlil jannah. Sesiapa yang mengamalkan Sayyidul Istighfar pada siang hari dengan yakin Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia, maka dia matilah sebelum datangnya malam itu tadi, maka dia adalah daripada kalangan ahlul jannah. Begitu juga bila dia menyebutnya pada malam hari dan dia sebut dengan yakin Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia, ya, maka dia mati sebelum siang ataupun sebelum subuhnya, maka dia juga adalah daripada kalangan ahlul jannah. Macam mana bunyinya Sayyidul Istighfar ini? An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Sayyidul Istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sekali je Nabi suruh buat siang, sekali Nabi suruh buat malam. Boleh tak kita buat? Mungkin tak terbuat, tuan-tuan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayatnya beristighfar antara 70 hingga 100 kali sehari semalam. Istighfar untuk apa? Sedangkan Nabi ini sudah diiktiraf, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Istighfar untuk prevention, tuan-tuan, ya, untuk mempertahankan, mencegah daripada melakukan kesilapan-kesilapan. Demikianlah respi orang berjaya. Surah An-Nas, surah Al-Fath. Jarak dua surah ini 2 tahun, tuan-tuan, ya. Dan bagaimana kita melihat tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabat, memakan masa bertahun-tahun, lamanya 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, tahun ke-8 hijrah lah kemuncak kemenangan bila Mekah jatuh ke tangan umat Islam. Dan ketika umat Islam menghadapi kemenangan ataupun mencapai kemenangan mutlak ni, apa pula petua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mengisi kemenangan tadi. Inilah dia formula-formula untuk kemuliaan seorang mukmin, insya-Allah, mukmin mukminat insya-Allah, yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Ampun maaf dipinta sekiranya ada sebarang salah silap dan terkasar bahasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dalam kalangan mereka yang beriman dan juga bertakwa dan ahlul jannah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik, Allahumma iftah lana abwaab بعلمك اللهم افتح لنا أبواب رزقك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها وبارك لها يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.